رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Rumi ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kadasallahu sirrah. Maka barang siapa mengiktikadkan situ. Betul? Maka tiada memberi bekas api pada menghanguskan, dan tiada memberi bekas makanan pada mengenyangkan, dan tiada memberi bekas hantu, pelesit, tok keramat dan tok nenek pada mendatangkan penyakit dan lainnya. Maka tiada memberi bekas. Apa nama bekas? Taksir, kesan. Bukan bekas ya, macam kita bekas kita bubuh satu benda, cawan atau panggil al-ina, bukan. Bekasnya mana? At-taksir. Batu kita dipanggil asar. Makhluk semua dipanggil asar. Adapun Allah Ta'ala dipanggil mu'assir. Mu'assir mana? Yang memberi kesan ya, kepada al-ijad wal-i'dam. Itu contoh dia. Ijad, mengadakan ya, itu dipanggil mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Itu dipanggil kesan. Api ni al-ihraq, mana membakar. Kita bakar satu benda, tiba-tiba terbakar ya, kebakaran. Di membakar tu, itu bukan api. Kalau api memberi kesan pada membakar, mana seorang telah mensyirikkan Tuhan. Bermakna taraf api dengan Tuhan sama ya, itu maknanya. Sebab tu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, selai bulu gumur pun tak tahu dan tak kejas. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima hukuman bakar ya, dilonggokkan kayu-kayu untuk dibakar tu ya, dalam masa yang lama juga. Maknanya satu pembakaran yang amat besar. Bila dicempakkan Nabi Ibrahim dengan manjanik ya, dia macam lastik nampak, di tengah api yang sangat menjulang, maka Allah Ta'ala tunjukkan kuasa besar dia ya, bahawa Nabi Ibrahim jatuh di tengah-tengah api tu. Lalu Allah Ta'ala mengarahkan api, ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman, jadilah kamu sejuk, wa salaman, dan sejahtera. Lepas tu ulama menyatakan kalau Tuhan tak kait dengan lafaz salaman, salamah nasaya, Nabi Ibrahim mati kesejukan dalam api yang begitu marak ya. Maka Allah kait itu, jadilah dia bardan, sejuk, wasalaman, yang sejahtera, ala Ibrahim. Itu kuasa besar Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam cerita ni, apabila Nabi Ibrahim dicempak dalam api, datang Sayyidina Jibril alaihissalam ya. Jibril ada berapa sayap? 600 sayap. Dan satu sayap Jibril kalau dibuka, dia boleh tutup habis dunia ni. Maknanya kalau setakat api itu, kita panggil dia genjis boleh, pada adat ni lah ya. Bila Nabi Sayyidina Jibril kata, ya Ibrahim, alaka hajah, kamu tidak ada hajat ke Ibrahim? Mana dia nak menolong? Nabi Ibrahim nak padam ke api itu. Apa jawab Ibrahim? Fa amma ilallah wa amma ilaika fala wa amma ilallah fabala. Pada engkau aku tak ada hajat, wahai Jibril. Itu kuatnya keimanan tauhid Nabi Ibrahim. Wa amma ilallah, adapun pada Ta'ala, fabalah, ya aku ada hajat. Hajatku hanya kepada Allah Ta'ala. Maka Jibril kata, sal,
Kalau begitu mohonlah, betul lah tu ya. Apa jawab Nabi Ibrahim raun yang kedua? Ilmuhu bihali yakfi min su'ali. Ilmuhu bihali, Tuhan dah tahu aku dalam api. Siapa yang hantar? Dia yang hantar. Yakfi min su'ali, tak payah aku minta tahu ya. Itu dipanggil maqamut taslim. Dalam istilah dia panggil maqamut taslim, mana dia serah terus kepada Allah Subhanahu taala. Tapi ketika dihijir Ismail, Nabi Ibrahim berdoa dengan panjang lebar, minta bumi ni, Mekah ni berkat dan sebagainya. Itu dalam maqam ubudiyah. Dia banyak peringkat ni. Ni maqam taslim ya. Sebab tu berdoa tengok keadaan ni. Al-Imam, seorang daripada ulama besar hadis ya, Syekh Abdullah Al-Mubarak, yang dikenali dengan Sultanul Muhaddisin atau Amirul Mukminin fil Hadis. Dia menyatakan, aku telah meninggalkan berdoa mengangkat tangan selama 50 tahun. Aku tak angkat lagi tangan. Sebab apa? Iktifaan bima fil azal. Aku dah cukup, benda pada azal dah siap ya. Rasulullah sebut dalam hadis sahih, masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu sahaja berlaku. Apa yang Tuhan tak kehendaki, dia takkan berlaku. Jadi apa yang telah berlaku, sedang, akan datang, semua duduk dalam masyiatillah, dalam taksis iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa ada cara dia, tak berdoa pun ada cara dia. Dan Quran kata ud'uni astajib lakum, minta oleh kamu nasihat aku perkenankan. Kemudian Nabi Ibrahim tak minta, itu tak bercanggah kan. Yang minta dia duduk dalam makam ubudiyah. Kalau dia tak minta, bermakna dia sedang merasa dalam makam taslim, dia duduk peringkat tu. Jadi nak ceritakan sini bahawasanya api al-ihraq ya, membakar tu bukan sifat makhluk. Hangus ya, makan kenyang, bukan nasi yang mengenyangkan. Yang mengenyangkan ialah Allah Ta'ala. Asyaba' minallah, kenyang tu dari Allah Ta'ala. Kalau kita kata kenyang tu nasi yang mengenyangkan, dengan diri dia, jawab dia, kita sudah menyamakan nasi taraf dia dengan Allah Ta'ala ya. Mana kalau makan Tuhan nak jadikan tak kenyang boleh. Malaikat tak ada makan-makan, tak ada minum teh, minum apa pun, dia boleh tanggung arash lagi besar kan. Kita makan-makan pun nak angkat simen 2 beg pun tak boleh angkat kan. Itu maknanya kenyang adalah minallah ya. Dan begitu jugalah sini dia kata, jangan kita menyangkakan bahawasanya hantu, pelesit ya, keramat. Dulu banyak kan orang sengaja buang ancak macam-macam. Dia bawa, dia beriktikad ada makhluk boleh memberi kesan dalam memberi sihat, sakit, maka itu syirik ya, dia syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kata la ilaha illallah, habis semua tertolak. La ilaha mana tidak ada zat yang bersifat dengan ketuhanan ya, mana tidak ada Tuhan, mana zat yang bersifat dengan ketuhanan, illallah, melainkan kita isbatkan melainkan Allah. Apa makna ketuhanan? Istighna ila an kulli ma siwa, satu makna, waftikaru kullu ma adah ilaih, dan berhajat yang lain. Bila sebut Tuhan, dua perkara tadi kali. Dia tidak berhajat kepada sesiapa, tidak bergantung, tidak berpaut, tidak memerlukan pada siapa. Sebaliknya, yang lain daripada dia, semua makhluk, maknanya tidak terlepas daripada dia. Setiap saat kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ketuhanan yang diambil daripada firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya, ada sepotong ayat ni ulama hurai begitu panjang, beribu kitab keluar kan ya. Wahai manusia, mana Tuhan khitabkan ayat ni kepada manusia. Ya ayuhan nas, hei manusia, Tuhan kata. Tuhan tak tujukan kepada makhluk yang lain, sebab makhluk manusia ni yang hebat, tapi yang sebaliknya pun dia juga. Yang melawan Tuhan, yang mengaku Tuhan pun dia juga. Karun, Fir'aun mengaku Tuhan, Namrud mengaku Tuhan. Dia suruh rakyat sujud Amerika dia kan. Itu maknanya maka Tuhan tujukan, hei manusia, antumul fuqara, antum, kamu semua ni fuqara, mana fakir. Apa makna fakir? Tidak memilih apa-apa. Fakir dengan makna kita berhajat, fakir dengan makna kita terikat ya, setiap saat kita terikat dengan Allah, sehingga perbuatan gerak kita, diam kita, bercakap kita, melihat kita, mendengar kita, semua minallah. Bidalil qaulihi ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, wa ma ta'malun, ma masdariyah, maknanya segala perbuatan kita ya, segala perbuatan kita adalah sadirun minallah,
daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atau berkemaskan. Macam mana dia tasarruf benda tu, tu mudah sangat kan. Ya, banyak orang kata tak nampak pun. Ya, tak nampak alaqah, konteks mana kita gerak daripada Tuhan. Itu kita faham makna ketuhanan, jelaslah. Ya, makhluk yang fakir, yang hina ni pun buat teknologi dia pun kadang-kadang kita tengok pelik kan. Ya, tengah laut tu kapal selam dia boleh kontrol daripada atas. Ya, dia kontrol tekan batin ni tetap dan juga. Tuan-tuan hantar mesej dalam negeri, luar negara, tekan sampai luar negara mungkin. Nampak ke benda? Tak nampak. Ya, tak nampak, tekan huruf tu keluar, dia terbang. Dia masuk nombor handphone kau. Nampak? Tak nampak. Tekan sini sap sana jawab. Itu rekaan manusia yang fakir, yang berhajat dengan Tuhan. Yang ni Tuhan punya kita lagi besar kan. Ini urusan Allah yang maha dahsyat, ya. Itu maknanya bila sebut tiada Tuhan, makna kita faham dah bahawasanya Tuhan yang dimaksudkan al-ilah, semua benda terikat dengan dia. Sebab tu makna at-tauhid satu makna yang besar. Ya, dalam pengajian ilmu mengenali Tuhan atau ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu sifat, ilmu fiqhul akbar, macam-macam nama ulama bunyi. Tapi at-tauhid ni benda besar. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Firman Allah Ta'ala, marilah kepada kamu sekalian kepada kalimah yang selaras, bahawa apa? Alla na'budu illallah, bahawa tidak kita sembah melainkan Allah. Jadi maknanya bila sebut Tuhan, pertama yang dikatakan Tuhan, dia tidak berhajat, tidak terikat dengan sesiapa. Yang kedua, yang lain mesti terikat dengan dia. Kalau dia tidak terikat dengan yang lain, orang lain pun tak terikat dengan dia, batal makna ketuhanan. Batal makna ketuhanan. Sebab makna ketuhanan mesti apa? Iftikaru kulli ma siwah ilaih. Mesti yang lain terikat dengan dia. Bila dia terikat, satu zarrah pun tidak ada benda yang terlepas dari Tuhan, maka mewajibkan bahawa Ta'ala yattasif bil wahdaniyah. Wajib Tuhan bersifat dengan wahdaniyah, tunggal. Pasar raya kalau ada satu dan semua bertumpu kat dia. Tapi bila ada dua, separuh sana, separuh sini. Kalau dua Tuhan apa jadi? Sebab tu Tuhan kata, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalau ada dua Tuhan, mana selain Allah ada Tuhan lain, jawab dia apa? La fasadatah, punah jahanam bagi dunia ni. Mana cantiknya berlaku peredaran siang malam dan semua itu menunjukkan Allah Ta'ala tu yattasif bil wahdaniyah. Dia bersifat dengan tunggal. Bila tunggal, semua tertumpu dengan dia. Ya, itu maksud dia. Kalau dua saja, satu jadi langit, satu jadi bumi, dua-dua batal makna ketuhanan. Yang jadi langit, bumi, dia tak buat. Yang jadikan bumi pula langit, dia tak buat. Sedangkan dia dakwa Tuhan, ada benda terlepas daripada dia, batal makna ketuhanan. Dan kalau batal makna ketuhanan, tidak ada satu makhluk pun akan wujud. Sebab yang boleh mengeluarkan daripada min adam ilal wujud, ya, min az-zatu yattasif bil uluhiyah. Dia mesti bersifat dengan ketuhanan. Ya, sebab tu kita tak boleh mengeluarkan. Dha'ufat talib wal matlub. Lemahlah yang talib menuntut wal matlub. Nak jadikan sekular dah pun tak boleh lah. Ya. Sebab kita pada hakikat tidak boleh menentu. Penentuan hakikat dari Allah Ta'ala. Ya, kita sekadar usaha dan ikhtiar yang Tuhan jadikan juga. Usaha di kita, ikhtiar juga adalah makhluk daripada makhluk Allah Ta'ala. Sebab tu kalau makhluk kita boleh mentaksis, boleh menentu, Masya Allah. Tak ada orang sakit tuan-tuan. Siapa nak sakit? Ya, tak ada seorang nak sakit. Tapi kenapa sakit? Tak ada orang susah. Ya, semua kaya. Semua kalau tanya siapa nak senang, semua nak senang. Siapa nak sihat, semua nak sihat. Kalau boleh seorang tak nak sakit. Tapi kenapa berlaku sebalik? Itu menandakan adanya yang mentasarruf. Allahu yudabbiru samawati wal ard. Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Maka sila perhati pentadbiran Tuhan dengan menggunakan pemandangan ruhani kita. Kalau segi usuluddin, dia memerhati bil akli, dengan akal. Kalau arifin billah, dia perhati dengan apa? Bil basirah. Ya, berarti bil qalbi wasir. Itu banyak panjangan dengan kitab yang kedua dia akan bahas. Sebab kitab yang pertama ni dia panggil Tauhidul Am. Kitab yang kedua ni kan dia panggil Tauhidul Khas. Tauhidul Am membina akidah, pegangan.
Ada pun tauhidul khas, dia membina syu'urul qalbi, keperasaan qalbi kita dengan Tuhan, ya, supaya terbuka mengenal Tuhan bikashfin bil musyahadah wal muraqabah. Itu disebut dalam hadis sahih, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu dua makam dipanggil musyahadah wal muraqabah. Jadi mengenal, dah sama kan? Tuan-tuan kenal Tuan Imam? Kenal. Mana kenal? Saya sekampung dia. Tu. Seorang lagi tuan kenal Imam? Kenal. Kenapa? Saya sebelah rumah dia. Ni lagi dekat. Kau tanya pula, tuan kenal Tuan Imam? Kenal. Saya anak dia. Tu lagi dalam rumah kan. Ya, kau tanya dia apa? Saya isteri dia. Tu lagi kenal dalam bilik tu. Maknanya pengenalan berbeza. Ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin, kamalul yakin. Kalau dia kenal lagi dekat, maka suasana lain. Di dalam rumah lagi dia kenal. Yang luar dia kenal begitu saja. Jadi kalau kenal dengan ilmu, tahu Allah Ta'ala tu bersifat dengan mawjud, dia ada. Yattasif bil kamalat, bersifat dengan kesempurnaan. Allahu bersifat dengan apa? Di antara innallaha sami'un basir, Tuhan sami', mendengar, basir, dia melihat. Sami' makna apa? Zat muttasif bis sam'i. Basir makna apa? Zatun muttasif bil basar, mana dia melihat. Ya, kita pegang, itu satu akidah. Kita jangan duduk dalam akidah kan, akidah basic ni. Akidah ni pegangan, kita kena lonjak atas lagi. Musyahadah, bukan sekadar memegang. Kalau pegang, ya, satu orang dia beli apa makanan, burger misalnya, kan, dia pegang, kita kata tak makan, tak, saya nak pegang dia pelik betul ni. Dia beli buah durian, dia pegang, ya, asal tak buka, tak, saya tak makan, saya pegang ni. Oh, lain macam ni. Ya, dia pegang, kena buka, kena rasa. Begitulah Tuhan. Kita dengan Tuhan kena bina pegangan akidah, dia panggil. Setelah pegang akidah, Allahu yattasib bis sam'i wal basar, contoh Allah Ta'ala bersifat sama' dan basar, kemudian kena rasa. Kita berjalan di mana je kita kena rasa kita dilihat pandang oleh Allah Ta'ala. Baru dipanggil bagi iman yang sempurna. Afdalul iman an ta'lamallaha haitsuma kunta. Iman yang paling afdal, kamu sedar syuur qalbi kita dengan Tuhan di mana saja kita pergi, ya, bahawa kita sentiasa ditilik pandang. Batu maknanya la yazni zani wa huwa mu'min, tidak akan berzina seseorang tu ketika dia beriman. Bagaimana ketika nur iman tu mengawal jiwa dia, dia takkan buat maksiat. Bila dia buat maksiat, mana nur iman tu sudah malak. Sebab tu dalam kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, al-iman yazid wa yanqus. Iman dia boleh tambah, naik, dan yanqus dia boleh turun. Bila kerjakan amal dan naik, bila kita malas beramal diturunkan. Sebab tu Rasulullah pesan kita terutama di akhir zaman, badiru bi a'mali salihah fasatakunu fitanun ka qita'il laylil muslim yusbihu ar-rajul mu'min wa yumshi kafira yabi'u dinahu bi 'aradin minad dunya aw kama qala. Bersegera pantaslah kamu mengerjakan amal yang saleh. Banyak baca Quran, banyak zikrullah, bangun malam, ni semua dia menambah. Ziyadatul amal tadullu ala ziyadatil iman. Bertambah amalan dan iman akan naik, kuat. Ya, itu. Sebab di akhir zaman akan berlaku, kata Rasulullah SAW, kegelapan sebagai kakita'il laylil muslim. Seolah macam sepotong malam yang gelap. Bila malam gelap, mana apa? Dia orang tak nampak dah, mana baik mana buruk tak ada. Dalam minda pemikiran dia tak ada, syurga neraka langsung tak ada, gelap, itu maksudnya. Akhirnya pagi mereka beriman, petang mereka kufur dengan Allah, wa'alaikumsalam. Ya, sebab apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dijual agama dia, kena nakkan harga nakkan dunia, nakkan pangkat, sanggup gadai agama. Ini akan berlaku setengah daripada amaratus sa'ah, tanda kiamat. Jadi Nabi beri kita untuk membina supaya jangan kita jadi, maknanya terosak dengan keadaan ini, ialah badiru bi'amal salihah. Bersegera pantaslah kamu mengerjakan amal yang salih. Sebab bila kita beramal banyak, iman dia akan naik. Ya, Quran kita nak sampai macam Quran kata apa? Misalkan kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Iman yang kuat tu dibesarkan kasajaratin tayyibah, macam sepohon pokok yang besar, macam pokok balak kan. Asluha sabitun, akar tunjang dia menjunam ke dalam bumi, wa far'uha fis sama', dan pucuk dia mencecah awan. Pokok apa kan? Balak kan. Takkan pokok bendi pula kan. Pokok bendi sampai ciling tak sampai kan. Mana bila dia besar pokok, insya-Allah apa angin gibut pun dia takkan tumbang. Ya, sebab tunjang dia kuat dan dia besar.
Tapi kalau tak sedemikian, dia jadi pokok kecil, akan tunjang pun tak ada, duduk ulat tepi pantai, dia sempat di angin, habis bukan tombang, melayang terus. Artinya kita takut. Jadi Rasulullah SAW kita apa? Badiru bi'a'mali salihah. Segera mengerjakan amal yang salih. Sebab bertambahnya amalan, bertambahnya keimanan kita dengan Allah. Dan bila iman itu lagi terang, maka dia lagi, keadaan dia tidak sama. Pengenalan dia lagi terang dengan Tuhan, lagi kuat akidah, dan lagi ada halawah, kemanisan dia dengan Tuhan. Ya, kita kena cari kemanisan dengan Tuhan, ya tuan, ya. Kesedapan, kelazatan dengan Allah kena cari. Sebab tu Nabi Daud disuruh tu, ya Daud, kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'amu. Wahai Daud, sampaikan kepada orang yang siddiq hati dia dengan aku, Tuhan kata. Bi, dua perkara. Bi, dengan aku. Falyafrahu, naklah mereka seronok gembira. Dua. Yang kedua, wa bi zikri falyatana'amu, dan dengan zikrullah naklah dia merasa nikmat. Sehingga kita zikir tu terasa betul nikmat dia. Itu menandakan iman dia sudah cantik, ya. Sebab dapat merasa benda tu pada hakikat sebenar, bermakna iman dia sihat. Ya, kalau benda yang manis, yang lazat dia tak rasa, dan cek rupanya dia demam panas. Kita bagi dia makanan sedap, tiba-tiba dia kata tawau. Cek balik rupanya demam. Begitulah rohani kita bila demam. Qiraatul Quran lazat, baca Quran tu sedap, zikir sedap, tapi dia rasa tawar je. Kena proses balik lah. Kena jumpa pakar dia, tuan. Siapa pakar rohani? Al-arifina billah, orang yang arif dengan Tuhan di kalangan para awliya. Maka karangan-karangan dia, dia punya pesanan semua telah dinukil daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita baca kitab-kitab mereka ni, maknanya untuk menebuk jalan ni, tuan. Ini perkara basic, iaitu membina satu akidah. Bila akidah dia sahihah betul, baru dia letakkan. Dia macam foundation lah, tapak tu ni. Dia nak buat rumah 3 tingkat, buat rumah tepi paya, tak ada cocok, tak ada, berat tu. Kan dia baru 2 tingkat, dia dah rokok kan. Asal 3 tingkat dia sujud tu, kena bina bawah dia tu, tapak kena kuat. Tapak tu akidah, pegangan kita dengan Allah Ta'ala, jelas akan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian baru dia bina jalan makrifat yang lebih terang. Maka barang siapa mengiktikadkan, mana berpegang, akan memberi bekas, memberi kesan suatu selain daripada Ta'ala, maka tiada syak pada kufurnya, wal-ayazabillah. Ya. Seperti mereka yang mengiktikadkan akan hantu laut, kuasa menggoda orang yang bekerja di laut, jika tiada dijamah atau dijamu akan dia dengan kerbau balar. Ini dulu banyak kan. Ya, atau lainnya, dia sembelih kerbau, sembelih lembu, sembelih kambing, ya, dijamu hantu. Sebab apa dijamu? Sebab dia yakin hantu tu boleh memberi mudarat, maka hukum dia syirik dengan Allah Ta'ala. Ya, sebab selain dari Allah Ta'ala, hakikat kita tuan-tuan, la yadurru wa la yanfa', tidak boleh memberi mudarat dan tak boleh memberi manfaat. An-nafi' itu nama Tuhan, yang memberi manfaat ialah Allah. Sebab nama dia ismun minal asma', satu nama daripada nama Tuhan apa? An-nafi', yang memberi manfaat. Al-mudar pun nama dia juga, yang memberi mudarat. Mana baik dan buruk, ya, semuanya hakikat minallah. Itu dikatakan tauhid, kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebab tu disuruh kita ke dalam hikam Ibnu Atta', disuruh kita kenal Tuhan dalam 2 jalan. Mata a'taka ashhadaka birrah, wa mata mana'ak ashhadaka kahrah, fahuwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Mata a'tak, bila mana Tuhan memberi kita, i'tak, pemberian dia yang berbagai-bagai nikmat yang tidak terhingga. Sebenarnya apa tuan? Ashhadaka birrah, dia menayangkan kepada kita supaya kita pandang dengan mata kalbi kita, dia bernama al-bir, yang memberi ihsan semua. Mana jangan kita makan, jangan minum, jangan guna sebarang pemberian Tuhan melainkan kalbi kita memandang dia. Itu sebab hikmat kita baca bismillah, bukan sekadar dapat pahala, tapi sebenar konteks alaqatul qalbi, konteks hati kita dengan dia, dengan nama Allah. Kita sedar bahawa ini semua pemberian dari dia, maka kita dapat 2 nikmat, zahir dan batin. Wa mata mana'at, dan bila dia blok, kan, orang sihat kita sakit, orang senang kita susah, apa sebenarnya? Sebenarnya ashhadaka kahrah, dia menayangkan kepada kita nama dia al-qahar,
Dia kata sakit. Ya, doktor sakit, pakar pun sakit, semua sakit tuan. Dia kata mati, tak ada siapa boleh. Boleh maknanya merintangi akan taksis iradat dia. Jadi sebenarnya apa tu? Dia menayangkan nama dia Al-Qahhar. Ya. Berlaku tsunami apa kita nampak tuan? Berlaku Covid apa kita nampak? Ada kita nampak serangga kecil tu. Serangga kecil tu dia punya cermin dan makhluk ni semua dipanggil mazhar, cermin untuk memandang dia. Ya, itu sebab Sayyidina Abu Bakar kata ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Aku tidak lihat kepada semua makhluk ni depan, belakang, atas, bawah, semua qalbi aku dah pergi ke Tuhan dulu. Ya, sebab kita kena buka dua mata baru kita selamat. Mata zahir dan mata batin. Mata zahir yang luar ni. Al-basar la yara illa al-khalaq. Ya, mata luar ni tak pandang melainkan makhluk saja. Ya, wal basira la tara illa al-haq. Tapi mata dalam qalbi kita, roh, sir, dia tidak melihat melainkan dia, huwallah. Ya, melihat, tapi melihat bukan melihat begini. Melihat dalam dipanggil apa? Bil musyahadah wal muraqabah. Itu dalam hadis sahih disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fi kulli zalika muta'arifun ilai. Dalam dua keadaan, Tuhan beri kita nikmat atau ditarik, sebenarnya apa dia? Suruh kita kenal dia. Itu maksud dia. Jadi kenallah Allah Taala dalam fi kulli lamhah wa nafas. Kenallah Tuhan dalam tiap-tiap kelipan mata dan tiap-tiap nafas. Itu makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Kita nak kenal Tuhan dalam tiap-tiap kelipan mata kita, memandang kebesaran dia. Dan tiap-tiap nafas turun naik tu ada ingatan kita kepada dia. Ya, dia menayangkan kebesaran dia dalam tiap-tiap saat. Mana ada makhluk insan yang terlepas dari Tuhan? Ada? Semua terikat dengan dia. Itulah makna ketuhanan yang kita nak cas balik bateri dia dengan zikrullah. Sebab kita sebut zikir bermakna apa? Kita mengingat nama zat yang mentadbir sekalian alam. Maka oleh kerana itu dia akan lagi terang. Sebab tu Nabi suruh jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tajdid, maintain iman kamu dengan menyebut kalimat thayyibah supaya tauhid dia makin terang dengan Allah Taala. Habis. Maka barang siapa mengiktikadkan memberi bekas sesuatu yang lain dari Allah, mana benda lain pun boleh memberi kesan juga, maka tiada syak pada kufurnya wal a'yazabillah. Ya. Sebab tu dalam kitab apa tuan-tuan, kitab lama-lama, apa nama kitab dia? Usulut Tahqiq, ya. Pernah mengaji kitab kan? Dulu sini ada Ustaz Rawa pun dia baca kan. Dia kata dalam muka surat 13 ada sebut tu. Wa man lam ya'lam ma'nahuma fahuwa kafirun mukhalladun fil nar wa in shalla wa sama ramadan wa hajjal baitil haram. Wa man lam ya'lam ma'nahuma, barang siapa yang tidak mengenali makna kedua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa kafirun, orang tu kufur dengan Tuhan, wa in shalla, walaupun dia semayang, wa sama ramadan, wala di puasa Ramadan, wa hajjal baitil haram, wala pergi haji ke Mekah. Di Islam, di sisi manusia, kufur di sisi Tuhan. Ni bayangkan. Segi Islam bagus tengok semayang, kita hukum nahkumu bizawahir, kita hukum dengan zahir. Dia semayang okeylah Islam, tapi kalbi dia tak kenal Tuhan. Dia beriktikad bahawa makhluk makan mengenyangkan orang ni boleh kau habis, punah di dalam. Ni yang bahaya tadi. Ya, sebab tu iman dia kena bina betul. Jadi makna kedua apa? Makna kalimah la ilaha illallah, makna dia apa? Itu tadi lah makna dia. Ya, yang disebut dalam ayat tadi. Tiada bersifat ketuhanan, makna dia kita faham. Ya, iaitu dia pergi dua makna. Dia sebut Tuhan aja, dia tidak terikat dengan siapa, itu satu makna. Yang kedua, yang lain semua terikat dengan dia, itu makna kedua. Ya, maka ulama pecahkan bahawasanya dikatakan terkaya dari yang lain dimasukkan 11 sifat. Ya, dan berhajat yang lain kepada dia dimasuk 9. Jadi maksudnya ada 20 sifat. Ya, Asy'ariyah, Maturidiyah, kalau Asy'ariyah dia pakai 13. Ya. 20 sifat cukup. Ulama ijtihad cukup. Ya. Kita kalau kenal orang dan kawan sahabat kita nama Muhammad, kalau kita nak kira sifat dia banyak kan, oi beratus kan. Rambut dia je kan ada banyak sifat. Rambut dia wanita keriting gini itu dah berapa sifat dah. Mata dia pula, celak mata dia, telinga dia, mulut dia, hidung dia, ya, bentuk muka dia, warna kulit dia, suara dia, jalan dia, kaki. Oh, beratus sifat dia ada. Tapi memada kita kenal dia dengan 2-3 sifat dia. Kadang kita tengok dia jalan, dia batuk, dia kenal, ni Muhammad ni. Kan? Tak ada kata kau betul tak Muhammad? Duduk depan, aku nak ukur tinggi kau berapa. Oi, kau ni lain macam. Ya, tak perlu kan.
Tak perlu kita nak kenal apa habis nak cek pun tak. Memada dengan beberapa sifat, cukup kita mengenal sahabat kita tadi. Itu maksudnya. Jadi sifat Allah Ta'ala, segala sifat kamalat kesempurnaan itu milik dia. Maka ulama terik daripada sifat kamalat yang tidak terhingga. La nukhsisa'an alaih. Dan selalu kita bawakan dan zikirkan. Kama asnai ta'ala nafsi. Mana tidak mampu kita nak sifatkan kesempurnaan Tuhan yang tidak terbanyak, tak terhingga, maka dipetik dari itu 20 sifat cukup. Dengan 20 tu boleh kenal. Mana kita boleh membezakan antara qadim wal muhdas. Mana qadim dan mana muhdas makhluk. Itu maknanya. Ya, habis tu. Ni ada pula kata sifat 20 tak boleh pakai bid'ah. Bid'ah ada berapa tu kan? Bid'ah ada 5, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah wajibah. Kumpul Quran tu pun bid'ah. Zaman Nabi ada kumpul Quran. Baru kata Had Usmani, zaman Sayyidina Uthman kau ditadwin ada kumpul. Sebab memandangkan banyak orang sudah syahid, hufaz yang hafal Quran ada banyak syahid. Ni kan hilang ni kan. Jadi terpaksa aturkan kumpul balik Quran. Nabi tak kumpul, tapi zaman sahabat kumpul. Itu bid'ah. Tapi bid'ah tu wajibah, wajib nak jaga Quran. Ya, tu. Jadi bid'ah tu banyak, ada wajib, ada sunat, ya, ada 5 hukum situ. Tu di antara dia lah. Dan seperti mereka yang mengiktikadkan akan hantu laut kuasa menggoda, ya, dan dijamurnya, dijamah tadi habis tu. Dan kuasa mendatangkan penyakit jika tiada diminta tabik. Ada tabik pun ni. Dia pergi ke dalam hutan kan, Datuk, anak cucu minta izin, jangan ganggu Datuk. Dia takut ke Datuk mana lah. Jaga ni boleh buat syirik kan. Diminta maaf pada mereka, atau tiada dijamu mereka. Dengan nasi putih, nasi kuning, betih, dan memasang dilin. Ini kerja dulu banyak anda ni. Ya, mana dia beriktikad bahawa makhluk boleh memberi kesan, memberi manfaat atau mudarat, maka dia sudah dipanggil kafir musyabbihah. Kufur dia sebab dia mentasyabuhkan, menyerupakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Pada pihak at-taksir, memberi kesan. Kalau sebab lain ni, dia sebab maknanya apa? Macam tersebab dah, makan sebab aja, bukan memberi kesan atau lain. Itu dipanggil hukum adi. Dengan hukum akli kita kena beza tu. Dan hendaklah engkau ketahui bahawasanya jam betul pukul 5 jam. Dan hendaklah engkau ketahui bahawasanya hantu, jin, pelesit, tok keramat, tok nenek, ni dulu cerita ni, semua tu adalah makhluk Allah Ta'ala. Apa makna makhluk? Makhluk isim maf'ul kan, dia berkalimah khalaqa, yakhluqu khalqan wa huwa khaliq wa zakah, makhluk. Makhluk mana allazi khuliqa, benda yang dijadi. Ya, benda yang dijadi. Kalau dia sendiri pun tak mampu nak wujudkan diri dia, kena jadi. Macam mana dia nak jadi kawan lain dah. Ya, sebab makhluk ni balut dengan khuliqal insanu dha'ifah, dibalut dengan kedhaifan atau sifat gitu. Ya, sifat Allah Ta'ala segala kesempurnaan milik dia. Makhluk segala kekurangan milik dia. Kekurangan paling besar ada apa? Kita bergantung dengan dia, tak boleh lepas tu. Maka jangan engkau takut akan sekalian yang tersebut, dan jangan engkau harap akan memelihara mereka itu. Ni pelihara jin. Dulu pelihara pun kan, orang dulu biasa, orang mati meninggalkan pusaka, dia mati meninggalkan saka. Wah, betul, saka dia bela kan. Orang ternak lah, lembu, kebau kan, biara. Ini hantu gaya dia bela. Macam-macam orang Melayu kan ni. Orang Melayu dulu lah kan ni. Jadi dia etikad ke benda tu boleh memberi kesan, maka syirik dengan Allah wal a'yazabillah. Dan taklah engkau simpankan akan takut. Apa orang simpan? Ikhtisar. Kita bulatkan takut kita satu, tu panggil tauhid. Wahada yuwahidu tauhid. Tauhid mana menyatukan satu je. Takut kita hanya pada dia. Ya, ada maknanya. Dan harap engkau hanya pada dia, dan jangan engkau minta tolong akan hantu, jin dan lain. Ya, dan hendaklah engkau minta tolong engkau pada Allah Ta'ala. Ya, jin, manusia ke, semua makhluk. Jangan kita minta tolong. Tu kita nak tolong. Besok kita tentang minta tolong gotong royong, syirik kan. Ya, ayahat ni kita minta semua tolong ya, kita gotong royong. Syirik entah minta tolong orang. Wah, parah. Ini atas jalan hakikat, atas jalan ala wajhid taksir, bukan ala wajhid sabab. Sabab lain, kita makan dari itu,
sebab aja kenyang. Kenyang bukan dari makan, dari Allah. Itu kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Alamak silap faham lah kan. Dia minta tolong sikit aja, syirik minta tolong. Wah, mati kita. Ya, dia ada dua tu. Zahir dan batin. Zahir syariat menuntut kita berusaha dan ikhtiar. Batin hakikat mengharamkan kita berpegang pada usaha ikhtiar. Dalil Quran kata fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berazam usaha ikhtiar, kemudian serah. Serah tu tanda bahawasanya makhluk tidak memberi kesan dia saja. Ya, sebab Quran tidak isyarat tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu tu makam syariat. Mana kita ada nampak lagi usaha. Na'budu kami, dah ada nampak usaha. Wa iyyaka nasta'in tu habis. Akan dikau saya nasta'in, kami memohon pertolongan. Sebab apa mohon pertolongan? Buat kita bukan mentaksis, bukan menentu. Ya, yang menentu ialah Allah Taala. Itu pembinaan tauhid dan habis. Firman Allah, iyyaka akan dikau na'budu, kami sembah, kemudian wa iyyaka nasta'in. Dia ada usul bahasa Arab ni. Dia tak kata nasta'in na'buduka. Dia tak kata, Allah Taala tak turun ayat maknanya nasta'inuk. Kalau na'buduk, kami sembah akan dikau, tak kuat kan? Mana mungkin dia sembah benda lain. Tapi kalau iyyaka akan dikau sahaja, lain tak ada. Ini dalam keadaan ilmu balaghah dia panggil taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasar. Dalam bahasa Arab dia ada fa'ilun maf'ul. Di susunan dia. Jadi bila dia pusing aja, asalnya na'buduka, kami sembah akan dikau. Sekali tukar maf'ul di depan. Iyyaka mana akan dikau saja. Tu keadaan hasar dalam keadaan ilmu balaghah. Jadi maknanya akan dikau saja kami sembah, dan akan dikau saja Allah kami mengadu memohon pertolongan. Itu menambahkan apa? Tauhid dalam ar-rububiyah dan tauhid dalam uluhiyah. Habis kemudian, dan tauhid ar-rububiyah itu mengaku dia oleh orang-orang kafir pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tiada masuk ia akan mereka ke dalam agama Islam kerana engkar mereka akan tauhid al-uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah. Wallahu a'lam.